alal khaira khairun laka. Sayyidatina Buhaisah radhiyallahu anha berkata bahawa ayah saya telah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah perkara yang tidak halal bagi kita menahan daripada memberinya kepada orang yang meminta?" Baginda SAW menjawab, "Air." Kemudian ayah saya bertanya lagi soalan yang sama. Baginda SAW menjawab, "Garam." Kemudian ayah saya bertanya lagi soalan yang sama. Maka baginda SAW bersabda, "Kamu melakukan apa-apa kebaikan kepada sesiapa sahaja, itu adalah lebih baik bagi kamu." Hadis riwayat Mishkat Abu Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Buyung, apa khabar Nak Buyung? Semoga Nak Buyung berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, insya-Allah. Syamim Sukri, selamat datang. IG Tayudin Bakar, insya-Allah. Jarang-jarang ni buat live ke IG ni. Waalaikumsalam ahli syurga, masya-Allah taala. Waalaikumsalam ahlul jannah. Makhluk tiada kuasa Allah Maha Kuasa. Betul, sungguh-sungguh betul, sungguh-sungguh benar. Sesungguhnya sahabat saya Kurt Ganus telah berkata-kata yang benar, ya Allah. Jadi insyaAllah siapa yang nak dapatkan niqab tadi, okay, Kak Kia, are you here? Kak Norma, are you here? Kak Rose, are you here? Kak Katie, are you here? Ingat tak lagi, I sharekan untuk pakai niqab, pakai pakaian yang baik, yang cantik, yang indah. Kan kita ni, ya Allah, Allah bagi banyak sangat nikmat. Jadi hargailah nikmat-nikmat tu dengan sebaik-baiknya. Kan? Jangan kita sia-siakan nikmat tubuh badan kita ni, nikmat kecantikan kita ni, dengan kita mempersembahkan sehingga dia mendatangkan kemungkaran menjadi asbab. Alright? Ini kita lihat WhatsApp WhatsApp kat sini Dia baik. Dia bukan mendatangkan orang kata apa, kepayahan, mendatangkan jenayah pun dalam kehidupan kita, ikram dizi. Tak ada apa-apa pun. Cuma kita yang bersalah sebab kita nampak wah banyak buruk dekat dia. Sebenarnya tak, dia baik. Dia baik dengan mak dia, ibu dia. Dia baik. Kita ni sebagai sahabat, sebagai saudara seagama dengan dia, kita doa, kita layan dia supaya dia lebih rasa diri dihargai. Kalau kita hentam, kita rasa dia bermasalah, kita juga tak dapat bantu dia. Begitu dah dengan manusia-manusia kita lihat hari ini. Jangan kita kecam, jangan kita jauhkan dia dengan kita. Kalau boleh kita dekat dan sehingga dia rasa diri dia dihargai dengan perkara-perkara yang baik yang kita bawa. InsyaAllah. Setiap kebaikan bukan hak kita, dan setiap kebaikan yang kita usahakan, kita keluarkan, kita sebarkan, semuanya datangnya daripada Allah SWT. Dan Allah boleh menghidupkan, Allah boleh mematikan, Allah boleh menggerakkan, Allah boleh mematikan, boleh menamatkan bila-bila saja. Kun fayakun, akan berlakulah apa yang Allah inginkan. Kita usahakan untuk tambah lagi korban kita. Usaha untuk tambahkan lagi korban kita, insyaAllah. Hari ini kita dah banyak berkorban. Korban kita hari ini macam mana? Yang tanpa kita sedari, yang ini kita tidak lagi memikirkan soal-soal hiburan. Itu korban kita hari ini. Secara tak langsung dah, sukan pun dah tak ada, dicutikan kan? Mana Allah dah bagi kita satu pengorbanan yang kita sebenarnya itu datang daripada Allah. Allah bagi tanpa apa bayaran, dan Allah nak kita pulangkan balik benda tu pun dalam keadaan yang tanpa modal. Hanya usaha je. Setiap kebaikan ni Allah yang hadirkan. Dan kita sebar ke kebaikan ni pun tak ada rugi apa. Dapat benda yang bernilai tanpa kita bayar apa-apa. Lepas tu Allah beli lagi pula. Allah bagi, lepas tu Allah beli benda tu. Allah beli dengan bayaran dia, dengan ganjaran dia, Masya Allah.
Maha baiknya Allah SWT ni. Maha baik. Kebaikan Allah bagi, dan bila kita dah tingkatkan kebaikan tu, kita jaga kebaikan tu, Allah beli pula kebaikan tu dengan nilai yang sangat-sangat tinggi. Oh, kaya kita ni. Kaya tanpa ada modal. Modal Allah bagi, untung pun Allah bagi. Kita cuma usaha je. Perniagaan yang tak akan rugi sampai bila-bila. Ini apa? Sebarkan kebaikan. Dakwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam semua kan. Yang baru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi salam ni pun kena bagi betul-betul juga. Maulah Hamid saya dengar masuk wad. Itulah sama-sama kita doakan kepada apa ni, tuan-tuan guru kita, para alim ulama yang ini Allah uji, bukan Allah nak muliakan mereka, tapi kita yakin banyak dah tuan-tuan guru kita yang dapat melintasi ujian ni dengan Masya Allah, dengan yakin mereka, keyakinan, tahap ketinggian yakin mereka tu kan. Kita tengok ramai ni, walaupun ada yang telah pergi meninggalkan kita, Allah jemput, Allah tarik orang-orang alim ni satu persatu, tapi Allah juga memberi peringatan pada kita supaya kita ni jangan ambil mudah dan sia-siakan masa kita ni untuk kita tidak dekat dengan mereka, dekat dengan para alim ulama, tuan-tuan guru. InsyaAllah habis je PKP ni, poin kita ke mana? Cari dulu tuan-tuan guru kita, cari dulu para alim ulama, ajak diorang makan dengan kita, solat dengan kita. Untuk diorang lah ajak kita, kita pergi kat diorang. Mana kita ajak di kita tu bersama-sama lah dengan diorang. Tak faham. Kacak, terima kasih. Terima kasih puji ai. Kacak pun Allah bagi, tampan pun Allah bagi, cantik pun Allah bagi, muda pun Allah bagi, tua pun Allah bagi, semua Allah bagi. Kan. Tapi best tau, Dek Non ada lagi kat sini, Dek Non. Kat syurga ni, Allah, kita tak akan tua-tua tau. Kita macam anak remaja bila dekat syurga ni. Usia dia macam tu je. Contohnya umur kita masa tu 20 tahun, 18 tahun, macam tu lah. Sampai bila-bila. Aduh, kan dah badan ni ahli syurga, bau badan ahli syurga ni akan keluar bau kasturi, raihan, bau keluar daripada liang-liang rumah ni, wangian-wangian. Bidadari syurga ni, seandainya Allah jatuhkan air matanya ataupun peluhnya ke laut, ke dasar laut, maka laut tu akan menjadi manis, tak jadi masin. Tu bidadari punya peluh ataupun air mata dia. Kita tahu kan, peluh dengan air mata ni mesti masin je. Tapi jatuhnya, kalau jatuhlah setitik air mata ataupun peluh bidadari ni ke dalam lautan tu akan jadi manis. Itu bidadari. Bidadari ni Allah ciptakan untuk khidmat ahli syurga. Bayangkanlah ahli syurga punya berluh pula macam mana. Dek Non, tak perlu dah nak beli perfume mahal dekat pavilion tu. Tak perlu dah, tak ada pun, tak terlawan. Itu je. Siapa nak ke syurga, kita tengok berapa orang yang nak. Kita tengok berapa ramai yang komen kat sini. Siapa nak ke syurga? Minum dulu ya. Daripada berbuka tadi sini, sekarang pukul 12, sini sikit lagi.
Okay, insyaAllah minggu depan kalau kata kita diberikan kebebasan, walaupun saya tak berapa setuju, tak berapa selesa lagi dengan kelonggaran ni, kita harap kalau katalah diberi peluang, kita sama-samalah bagi kerjasama untuk kita bawa nilai-nilai murni agama. Senangnya, nilai murni agama ni kita bawa dengan keadaan tertib, beradab. InsyaAllah jadikan kita punya kehidupan ni asbab kepada orang-orang yang belum Allah hadirkan hidayat, belum ada agama, akan datang kepada agama. Dan Allah hadirkan agama terus masuk ke dalam hati mereka, hadirkan hidayat ke dalam hati mereka. Mungkin ini satu asbab, satu usaha yang hari ini perlu kita buat. Bukan kita cari keperluan dunia, tetapi kita cari keperluan akhirat dalam masa yang sama. Bila kita dibebaskan, perlahan-lahan dikeluarkan daripada sarang-sarang kita ni, Allah bukakan pintu-pintu sarang ni, keluar sikit-sikit dengan masa yang ditetapkan. Tapi kita keluar tu dengan adab, dengan tertib, dengan khidmah. Tunjukkan kepada seluruh kehidupan bahawa agama itu adalah satu perkara yang sangat-sangat untung kalau dimiliki. Siapa yang memiliki agama, dia akan merasa untung sampai bila-bila. Apa keuntungan yang perlu kita tunjuk? Iaitu kita bawalah pengorbanan ini. Pengorbanan. Kita korbankan kehidupan kita yang sebelum ini, yang tidak terurus, tidak teratur, tidak ada tertib, tidak ada adab, tidak ada tata susila dia. Bawa, tukar. InsyaAllah kita akan berjaya. InsyaAllah kita akan berjaya. Sebab taat itu adalah satu perkataan yang sangat, walaupun 4 perkataan. T-A-A-T, taat. Pusing sini pun dia akan sama, pusing sini pun dia sama. Taat. Taat. Taat adalah perkataan yang mudah disebut, mudah dieja, tetapi membawa maksud yang sangat-sangat besar kejayaan dia. Taat akan perintah Allah SWT, berjaya dunia dan akhirat. Taat dengan sabdaan Nabi SAW, taat dengan perintah Nabi SAW, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kejayaan, kebahagiaan akan Allah hadirkan dengan perkataan taat tadi. Oh, Masya Allah. Boleh kan? Semua nak masuk syurga. Saya nak masuk syurga, tuan-tuan nak masuk syurga. Tak ada satu manusia yang tak nak masuk syurga. Orang yang tak ada agama pun kalau kita beritahu ini, dia nak untung tak? Dia nak untung akhirat. Dia nak syurga. Dia nak syurga. Semua orang dalam manusia. Tanya pada haiwan, haiwan pun nak syurga. Semua nak syurga. Tapi nak masuk syurga tu, itulah 4 patah perkataan perlu kita usahakan. Taat. Taatlah dengan suasana ini, sebab ini perintah Allah. Kita kena maksudkan apa saja yang manusia sampaikan, setiap penyampaian yang membawa kebaikan, itulah perintah Allah. Jadi insyaAllah kita sama-sama, saya dan tuan-tuan semua, ya, kita sama ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sama-sama membawa agama ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sama-sama bawa tertib ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sama-sama bawa adab ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sama-sama bawa akhlak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, sana-sana, sama-sama kita bawa agama. Ini semua perintah Allah. Senang cerita. Buang air perintah Allah. Perintah Allah. Kita makan, satu makanan kita makan. Ini bulan puasa ni, waktu bulan puasa ni kadang makan macam-macam. Walaupun PKP ni susah sangat pun makan macam-macam. Perut sakit. Bukan kerana makanan tadi, perut kita sakit dan kita nak pergi buang. Tak. Perut sakit tadi perintah Allah. Nak keluar ni pun perintah Allah. Bukan sebab makanan. Kita kena tahu apa yang hak. Nak cerita ni kan.
Lupa ada lagi. Aduh, Iwan. Jadi insyaAllah kita belajar-belajar. Kita ni tak sempurna. Kita belajar-belajar sebab kita ni tak ada apa-apa. Kita belajar-belajar bukan kita ni siapa-siapa. Kita belajar ni sebab kita ni hamba. Kita belajar-belajar sebab kita nak duduk. Daripada hamba, kita nak merasa hidup di kayangan. Orang terkluster kayangan kan, yang sekarang ni kan. Ini kayangan apa? Ini bukan kayangan. Ini dipanggil apa ni? Apa? Tak nak lah. Kita nak duduk di kayangan. Istana kita di syurga nanti, tuan-tuan, istana kita di awang-awangan. Di awang-awangan. Bila lihat, wah, itu istana ni siapa dah rasa besar-besar istana ni. Dindingnya dibuat daripada batu permata. Intan, emas, perak. Penuh ni, dinding-dinding ni. Lantai-lantainya. Kain-kainnya. Sutra. Benang-benang emas, benang-benang perak. Syurga. Istana kita ni. Inilah kayangan. InsyaAllah bila kita berkendakkan perkara itu, Allah akan hadirkan. Bila kita berkendak, semua kena fikir, aku nak masuk syurga. Walaupun syurga tu kita cakap lah, kita ni tak layak untuk jadi ahli syurga. Tapi kita kena berangan usaha untuk dapatkan syurga. Inilah yang Allah suka kepada hamba-Nya. Sebab syurga tu diciptakan untuk kita. Ahli syurga, makhluk syurga yang ada dalam syurga sekarang ni, sentiasa bertanya kepada Allah SWT. Wahai Allah, bilakah ahli-ahli syurga ni nak datang? Kami tak sabar dah nak tunggu ahli-ahli syurga ni nak datang. Bidadari bertanya, malaikat-malaikat syurga bertanya, pintu-pintu syurga bertanya, mana ahli-ahli syurga ni? Kami tak sabar dah. Kami tahu kami diciptakan untuk ahli-ahli syurga, tapi mana ni ahli-ahli syurga ni? Jadi kita kena usaha untuk jadi ahli syurga. Minta pada Allah, ya Allah, pilihlah kami jadi ahli syurga walaupun kami tak layak, ya Allah. Dan kami tak sanggup, ya Allah. Kami tak sanggup, ya Allah, walaupun kami tak layak untuk berada di syurga-Mu, ya Allah, tapi kami tak sanggup untuk berada di dalam sesaan neraka-Mu, ya Allah. InsyaAllah ya. Kita perlu impikan asbab ke punca asbab tu. Betul. Kita nak kebaikan, kita kena sentiasa fikir, aku nak baik, aku nak baik, aku nak baik, aku nak baik. Aku nak hidupkan sunnah, aku nak hidupkan sunnah, aku nak hidupkan sunnah. Jos pada diri. Jangan tekankan benda ni pada orang lain. Tekankan kepada diri. Bila kita tekan pada orang lain jauh. Kau asal ni, dah zaman macam ni. Allah bagi ni, hiduplah sunnah. Pakailah elok. Pakailah jangan baju yang Nabi suka. Janganlah macam ni kau ni. Tak boleh. Kita tak boleh tekan kepada dia. Dalam usaha dakwah kita tekankan benda tu pada kita. Jos pada diri kita. Tekan kepada kita. Aku hidup ni kerana Allah. Aku hidup ni kerana nak sebarkan agama. Aku hidup ni Allah hidupkan ni sebab nak sebarkan kebaikan. Dalam kerja aku, dalam kekayaan aku, dalam apa saja, aku nak sebarkan kebaikan. Aku nak bantu agama. Ini fikir kita. Aku nak pengakhiran hidup aku nanti aku dapat mudah. Mulut aku, nafas aku, kalam aku mudah menyebut kalimah tauhid. La ilaha illallah. Aku nak benda tu sebab itu yang menjaminkan. Allah bagi tahu, Allah janji. Allah tak pernah mungkin janji. Allah bagi tahu siapa yang dapat melafazkan kalimah tauhid la ilaha illallah di akhir kalamnya, maka wajib syurga baginya. Wajib syurga. Takkan kita tak nak? Betul. Besok live pagi pukul 7 pagi. Andai ini adalah Ramadan yang terakhir. Saya bukan ustaz Jadi saya bercakap sebagai seorang selebriti yang sedang berada di jalan Allah dalam bidang dakwah. Jadi kita nak tukarlah. Jadi percakapan saya pagi ni, insyaAllah pukul 7 pagi selepas subuh, kita ada FB live.
nak berceritakan tentang, mungkin dalam setengah jam ke 40 minit, nak kongsi-kongsi pendapat, pandangan. Yang pertama, kelebihan Ramadan, keuntungan kita di bulan Ramadan, dan apa yang kita perlu rebut nilai-nilai Ramadan. Kerana belum tentu lagi Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang akan bertemu dengan kita, dan masih lagi Allah hadirkan peluang untuk kita beribadah di bulan Ramadan yang bakal tiba, yang akan datang. Jadi inilah, andai kata inilah Ramadan yang terakhir, apa yang perlu kita buat? Besok pukul 7 pagi insyaAllah di FB live saya. Tak adalah macam ni kan. Besok mungkin pakai baju papaya ke, pakai uniform boleh? Boleh ke tak? Pakai baju apa lah besok lah, nak kuliah subuh ni. Ada idea tak? Aduh. InsyaAllah baik, besok lah InsyaAllah kita sama-sama lah. Saya besok ni pun berpesan, percakapan saya, perbuatan apa yang saya buat adalah pesanan untuk diri saya. Sebab itulah berbuat baik ni kena disebarkan. Bila kita buat baik, kita sebarkan kebaikan tu untuk diri kita. Bila kita sampaikan perkara baik, sebenarnya kita sampaikan kebaikan tu untuk kita. Saya bercakap, saya dengar, saya yang faham. Tak semua orang faham dengan apa yang kita sampaikan, tapi kita faham apa yang kita nak sampaikan. Jadi siapa yang lebih mengingatkan perkara ini? Kepada siapa? Saya bercakap untuk diri saya dan mengingatkan diri saya, dan sama juga dalam masa yang sama kan, dapat dikongsikan kepada ramai orang. Benda baik, benda sedap kena share lah, Dek Non. Jangan makan seorang. Masa sekarang ni makan seorang, kongsilah. Minta maaf. Saya nak ajak ni geng-geng Raja Lawak ni, kopi apa semua satu batch dengan saya tu. Jim Carrey Malaysia kan, saya nak ajak dia buat kerja dakwah, kawan-kawan saya tu. Sebab semua ada kelebihan. Doa kan kita nak kalau boleh ramai selebriti, ramai pelakon kan, hidup dalam maksud dakwah. Tak kisahlah ada orang berlakon kan, Ropi nak berlakon tak apa, tapi dia boleh buat usaha dakwah. Siapa lagi? Zizan kan, dia boleh buat dakwah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput bukan kata sebab kita nak paksa diorang, tak. Seperti yang kita tahu tadi, saya cerita, semua ni yang kita ada ni semua Allah yang bagi. Kemasyhuran, kekayaan, kesihatan, kebaikan, semua Allah yang bagi. Jadi kita nak gunakan apa yang ada kelebihan. Contohnya selebriti yang ada followers banyak, Instagram follower juta-juta tu, gunakan itu untuk dakwah. Dalam masa sama, dunia bukan untuk dibuang, bawa bersama. Ustaz Bilu boleh buat, dia tak boleh buat. Tadi tengok siapa tu dah buat usaha agama kot, Engku Amin kan, tengok dia baca mutakab hadis. Engku Amin, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak benda ni disebar, ramai yang usahakan. Konok lah. Konok. Serius konok. Macam ni lah, kita ambil satu benda yang trending, yang orang suka, yang ini lawak. Maharaja lawak mega. Dia punya fan penuh.
setiap hari Jumaat ke hari apa semua duduk depan TV. Tunggu Maharaja Lawak Mega. Sepoi kelak kak dan juara je kak. Tak salah. Tak salah. Baik. Apa yang baik? Dia dapat bagi kebaikan, menghiburkan orang. Baik, dia dapat menghindarkan stres orang. Ketika tu tak ada manusia dalam keadaan yang susah apa semua. Dia dapat kumpulkan orang. Dapat satukan hati orang. Nampak kebaikan dia? Satu stadium Malawati tu, Maharaja Lawak Mega. Ada stadium Melawati tu gegar. Baik dia. Banyak kebaikan. Pak kumpulkan semua manusia dalam satu hati. Satu kegembiraan, keriangan. Mereka yang ni boleh buat lawak lagi. On stage, Raja Lawak, Maharaja Lawak. Allah tak halang lah. Tapi masukkan elemen-elemen dakwah. Dakwah.